Siapa pun tak percaya akhirat, mereka tak akan jumpa jalan penyelesaian. Kerana kebanyakan jalan penyelesaian itu ialah bersabar menunggu pahala, bersabar dengan apa sahaja yang Allah takdirkan, bertawakal, serah pada Allah. Last sekali dalam perjalanan hidup kita, kita mesti berserah pada Allah. Dalam hidup kita, kita mesti bersabar. Dalam hidup kita, kita mesti berdoa pada Allah. Dalam hidup kita, kita mesti bergantung kepadanya. Dalam hidup kita, untuk kita melihat syurga yang Allah janjikan dan dunia yang akan binasa. Tapi orang-orang yang saya katakan matlamat hidup di dunia, sesudah dengan agama, mereka beri pelbagai alasan. Lalu kita dapati bagaimana Allah bebankan mereka dengan masalah dunianya. Dengan datang sedikit kata-kata manusia menghina mereka, cukup membinasakan mereka. Dengan sedikit masalah keluarga mereka, cukup menjadikan hilang arah tuju mereka. Dengan sedikit masalah pandemik itu dan ini, akhirnya mereka mungkin membunuh diri atau membunuh orang lain, atau menghilangkan terus hubungan mereka dengan manusia kerana takut. Kita lihat bagaimana manusia yang menjadikan hidupnya dunia, datang masalah dia tak mungkin boleh selesaikan, melainkan masalah itu seumpama bara yang akan terus tersebar dengan begitu cepat. Kerana apa? Sebab mereka tak percaya pada pahala setiap ujian. Mereka tak percaya bahawa ini pembersihan dari Allah. Mereka tak percaya bahawa ada darjat yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Ketiga orang munafik terus memberi alasan-alasan yang bodoh untuk tidak mahu bersama dengan Nabi SAW. Maka yang pertama-tama, Allah Ta'ala tunjukkan bagaimana watak orang Islam sebenar. Orang Islam yang sebenar tidak punya alasan. Bahkan Allah mengajak orang-orang beriman supaya sentiasa punya keazaman yang kuat. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Bila kamu sudah berazam, serahkan pada Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Sekiranya kamu bersabar dan bertakwa pada Allah, itu adalah keazaman yang sebenar dalam urusan kehidupan kamu. Allah Ta'ala berfirman, وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Sesiapa yang terus bersabar dalam kehidupan dan memaafkannya, maka itulah dia suatu keazaman, suatu kemuliaan urusan kehidupannya. Dan Allah Ta'ala berfirman, ta'atun wa qawlun ma'ruf fa iza azamal falau sadaqullah lakana khairan lahu. Allah Ta'ala berkata, ta'at dan perkataan yang baik bila mana bersungguh urusan mereka, kalau benar mereka membenarkan Allah, maka itulah baik bagi mereka. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasi walam najid lahu azma. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dengan Adam AS. Dia kerana keazaman tidak kuat, maka dia pun lupa. Baik, kita nak menganalisa secara umum ayat-ayat yang kita bacakan. Ada 6 ayat yang kita bacakan. 2 daripada surah Ali Imran dan 1 daripada surah Luqman, dan demikian juga surah Syura, surah Muhammad dan surah Taha. Bila Allah Ta'ala menyebut orang beriman ini, dia punya keazaman, dia tak ada alasan. Dia ada keazaman, yakni kesungguhan. Yang disebut sebagai azmul umur, kesungguhan dalam melaksanakan perintah Allah. Sungguh dia. Setiap kali dia bersungguh dalam melakukan segala perintah Allah, maka apa yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka? Jalan penyelesaian. Bersungguh mereka dalam bersabar, bersungguh mereka dalam memaafkan, bersungguh mereka dalam melakukan sebarang perintah Allah Ta'ala. Bahkan dalam nasihat Luqmanul Hakim, kita baca dalam surah Luqman ayat 17, apa Luqman kata? Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika lamin azmil umur. Wahai anakku, dirikan solat, suruhlah perkara yang baik, cegahlah perkara yang mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Itu adalah urusan orang-orang yang benar. Itu adalah keazaman orang-orang yang benar. Artinya orang-orang yang benar itu, dia bukan cari alasan kenapa tak solat. Bagaimana nak solat? Dia akan cari. Dia tak boleh solat berdiri, dia duduk. Dia akan solat atas kapal terbang, dia akan solat atas kapal, dia akan solat di mana-mana sahaja.